dengan DAP, maka boleh. Kerana dia tahu kau ni boleh. Cuma dulu, tahun 63 dulu, saya rasa mungkin pada masa itu mereka tidak sedar tentang masalah ini, tentang ayat ini, ataupun dia tidak, ataupun sengaja dia sembunyikan kebenaran, tak tahulah. Mungkin dia tak faham, ataupun mungkin dia sembunyikan kebenaran. Nah, itu kalau dia sembunyi kebenaran, lagi teruklah dia jahatnya. Kemudian dari segi perlembagaan tadi, saya ingin menjelaskan bahawa kita harus membezakan di antara perlembagaan dalam istilah moden ini hari ini dengan Al-Quran. Al-Quran bukan perlembagaan. It's wrong kalau kita nak katakan Al-Quran itu sebagai perlembagaan. Quran ini suatu kitab hidayah, kitab yang memberi sebab itu dalam Quran ini ada macam-macam. Ada sejarah, ada itu, ada ini, ada sains, ada bermacam-macam. Ini bukan perlembagaan hanya urusan untuk untuk mentadbir negara. Oleh sebab itu salah kalau kita katakan Quran itu sebagai perlembagaan dalam makna hari ini. Dia ada lebih tinggi, memang betul. Quran ini adalah lebih tinggi, dia sebelah atas. Perlembagaan hanya sebagai manifestasi daripada Al-Quran ini. Satu juzuk daripada Al-Quran itu dicetus dan digubah dalam bentuk oleh manusia. Sebab tu lembagaan ini mana-mana pun dibuat oleh manusia. Hatta sahifah itu pun, perlembagaan Madinah yang dikatakan perlembagaan pertama yang dicipta oleh umat Islam atau dalam dunia Islam ialah dicipta oleh manusia. Manusia yang tulis, bukan Quran. Tak ada tulis pun situ kata Quran dan sebagainya, tak ada pun. Jadi ini merupakan hanya manifestasi daripada Al-Quran yang itu. Kemudian dari segi asabiah. Asabiah sebenarnya ada dua. Kita harus melihat dari segi ilmiah lah. Sebenarnya asabiah ini ada dua. Satu yang dinamakan asabiah jahiliyah. Inilah asabiah yang diharamkan oleh Islam. Yang Rasulullah haram ni ialah asabiah jahiliyah. Inilah asabiah macam mafia itulah. Yang mafia ni dia tak kira, dia benda jahat semuanya. Dan dia sanggup mati kerana mempertahankan rompok dia sebagainya itu memang tak boleh. Tetapi ada lagi satu yang juga diamalkan oleh Rasulullah ialah asabiah Islamiyah. Asabiah yang diperlukan oleh gerakan Islam. Dalam mana-mana perjuangan memerlukan asabiah, memerlukan suatu perlindungan daripada kalangan-kalangan, daripada kalau peringkat mudah daripada keluarga sendiri perlu. Ada orang yang nak berjuang mesti keluarga dia mesti bersama dan masyarakat dia mesti bersama. Dalam luas sikit bangsa dia mesti bersama. Tujuannya ialah kerana dia nak menegakkan bangsa ini, kerana nak menegakkan bangsa, tanah air dan agak dia ada tiga perkara yang selalu direferkan kepada asabiah ini ialah ataupun semangat kebangsaan ini. Satunya bangsa, negara, bahasa. Ini selalu direferkan. Sedangkan ketiga-tiga ini sebenarnya adalah merupakan fitrah yang dijadikan oleh Allah SWT dalam diri manusia. Naluri yang memang Allah Ta'ala jadikan manusia ini, dia memang sayang, dia ada kecenderungan kepada tiga-tiga perkara ini. Hatta Rasulullah sendiri pun dibuktikan dia, walaupun dia masa dia nak meninggalkan Madinah, Mekah misalnya, dia mengatakan tanah bumi yang paling aku sayang sekali ialah Mekah. Kalau tak kerana orang Mekah ni halau aku, nak bunuh aku tak akan keluar daripada Mekah. Dan begitulah juga, padahal Mekah pada masa itu penduduknya semua orang musyrikin, bukan orang Islam pun. Tapi tanah air itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai satu naluri yang cinta tanah air. Kenapa Allah jadikan naluri ini? Kerana melalui naluri inilah baru ada perasaan, baru ada semangat, baru ada kehendak untuk membangunkan bumi di mana tempat dia lahirkan. Baru adalah perasaan untuk dia membangunkan bangsa dia itu. Yang sama dengan dia, barulah ada semangat nak memperkayakan budaya. Jadi inilah oleh sebab itu bukan semua asabiah yang tak betul. Banyak asabiah yang kita dibuat oleh UMNO sekarang ni, DAB dan sebagainya itu sebenarnya itu adalah sesuai dengan tuntutan Islam dan memang Allah Ta'ala suruh perkara ini. Terima kasih.